Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terutamanya saya ucapkan kepada Ustaz Nur Razri dan juga kawan-kawan sekalian. Nama diberi Ahmad Izzat bin Ahmad Zaki, bernombor kepelajar 2021829904, dan pada hari ini saya dengan gembiranya akan membentangkan sebuah tajuk pembentangan kumpulan ketujuh, iaitu Telaga Kausar. Baiklah, tanpa melengahkan masa lagi, kita ke paparan yang selanjutnya. Di antara objektif kajian kumpulan kami sepanjang proses kajian ini dibuat adalah seperti yang berikut. Yang pertama, memahami konsep hari kiamat menurut perspektif agama Islam. Yang kedua, membuat perbandingan tentang Telaga Kausar mengikut beberapa pandangan agama dan mazhab yang lain. Dan yang ketiga adalah mengkaji serta menganalisis ciri-ciri berkaitan dengan fizikal, air dan peminum bagi Telaga Kausar. Pendahuluan. Telaga Nabi Muhammad SAW atau lebih lagi dikenali sebagai Telaga Al-Kausar adalah sebuah telaga kurniaan Allah SWT yang akan dimiliki oleh Nabi di akhirat kelak. Perkataan Al-Kausar sendiri berasal daripada Al-Quran seperti yang terpahat dalam surah Al-Kausar ayat 1. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Inna a'tainakal kautsar. Maksudnya, sesungguhnya kami telah mengurniakan kepadamu, wahai Muhammad, kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Al-Quran Surah Al-Kausar ayat 1. Maka terdapat banyak tafsiran tentang apakah yang boleh dimaksudkan dengan perkataan Al-Kausar ini. Di antaranya adalah, yang pertama, sudah semestinya telaga Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Selain daripada itu, maknanya juga boleh disandarkan kepada makna Al-Quran itu sendiri, ataupun bilangan pengikut para sahabat Nabi Muhammad SAW yang ramai bilangannya, ataupun boleh dimasukkan juga sebagai At-Tauhid, An-Nur yakni cahaya dan lain-lain. Akan tetapi, makna Al-Kausar yang paling tepat di sini adalah sebuah tasik ataupun sungai yang terletak di syurga, di mana airnya itu akan mengalir ke telaga Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Baiklah, pada isi yang pertama saya akan membincangkan tentang apakah konsep bagi Telaga Kausar. Seperti mana yang diketahui umum, Nabi Muhammad SAW adalah merupakan seorang Nabi yang sangat mulia di samping beliau adalah merupakan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, pastilah tepat bahawa Nabi Muhammad akan memiliki beberapa kelebihan yang akan diberikan dan dikurniakan Allah kepada baginda. Hal ini dapat dijelaskan berdasarkan firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-253. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Sadaqallahul Azim. Maksudnya, Rasul-Rasul itu kami lebihkan sebahagian daripada mereka ke atas sebahagian yang lain dengan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Di antara mereka ada yang Allah berkata-kata dengannya dan ditinggikan pangkat sebahagian daripada mereka dengan beberapa darjat kelebihan. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 253. Menyelusuri tafsiran surah Al-Baqarah ayat 253 ini, dapat ditafsirkan bahawa Allah SWT telah melebihkan Nabi Muhammad daripada para Nabi yang lain dari segi aspek pengurniaan nikmat, iaitulah pengurniaan Telaga Kausar yang agung ini. Selanjutnya adalah berkenaan dengan hakikat Telaga Kausar. Adalah semestinya bahawa Telaga Kausar ini adalah merupakan salah satu perkara gaib dan sam'iyat, di mana ia adalah sebahagian item atau fasa yang akan wujud ketika hari kiamat itu berlangsung. Ini kerana ia akan dilalui oleh semua umat Nabi Muhammad setelah berada sangat lama di padang mahsyar sana. Dan setiap Nabi mempunyai telaga mereka masing-masing untuk diberi minum kepada umat masing-masing. Dan bagi air Telaga Kausar Nabi ini pula, ia mempunyai kelebihannya yang tersendiri kerana barang siapa yang meminumnya, maka dia tidak akan merasa kehausan buat selama-lamanya. Selain itu, mengenai keberadaan Telaga Kausar ini pula, terdapat beberapa pandangan dan khilaf yang berlaku di kalangan para ulama berkaitan dengan di manakah lokasi sebenar ia terletak. Menurut Imam Ghazali dan Imam Al-Qurtubi, mereka berdua bersependapat bahawa lokasi sebenar bagi Telaga Kausar ini adalah berada pada sebelum titian jambatan Sirat Al-Mustaqim. Ini kerana sebahagian kecil daripada peminum Telaga Kausar itu akan masuk ke dalam neraka meskipun mereka telah mendapat syafaat agung tersebut pada pandangan mereka. Selain itu, pada pandangan sudut lain pula, Ibnu Hajar telah menjelaskan bahawa berdasarkan pegangan Bukhari, beliau menyatakan bahawa segala nikmat syurga termasuklah nikmat Telaga Kausar ini akan dirasai setelah melalui titian Sirat Al-Mustaqim. Ini adalah berdasarkan penelitian terhadap susunan periwayatan hadis beliau tentang Sirat Al-Mustaqim
sebelum meriwayatkan hadis-hadis berkaitan nikmat-nikmat syurga yang lain seperti Telaga Kausar dan sebagainya. Namun pendapat yang paling rajih dan tepat di sini adalah pandangan daripada Imam Al-Qurtubi. Baiklah, pada isi kedua ini saya akan membicarakan tentang apakah ciri-ciri bagi konsep Telaga Kausar itu sendiri. Selanjutnya, terdapat sedikit kelainan bagi ciri-ciri fizikal Telaga Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan telaga para Nabi yang lain, iaitu dari sudut kebesaran serta keluasan yang lebih besar ukurannya berbanding dengan telaga para Nabi yang lain. Ini adalah kerana disebabkan 2/3 daripada populasi penduduk syurga itu sendiri adalah terdiri daripada umat baginda. Maka tidak hairanlah mengapa Allah SWT mengurniakan kepada Nabi kita dengan telaga yang sangat besar saiznya berbanding para Nabi yang lain. Kerana peminum daripada umat baginda adalah sangat ramai sesuai dengan jumlah peminumnya. Seterusnya, di antara ciri-ciri Telaga Kausar yang lain juga telah disebut oleh Nabi Muhammad di dalam sebuah hadis seperti yang berikut, yang bermaksud, telagaku sejauh sebulan perjalanan, sudutnya sama, cawannya sebanyak bintang di langit, airnya lebih putih daripada salji, lebih manis daripada susu dan madu, dan lebih baik daripada kasturi. Hadis riwayat Al-Haythami. Di dalam hadis ini, Rasulullah SAW telah menggambarkan bahawa panjang telaganya adalah sejauh 1000 bulan perjalanan. Lebar bagi telaga ini juga mempunyai ukuran yang sama dengan panjangnya, seakan-akan ia seperti berbentuk segi empat sama. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW tidak memperlihatkan gambaran jarak telaga ini dalam bentuk angka yang lebih tepat bagi mengelakkan pertanyaan yang spesifik dan mendalam terhadap keluasan sebenar bagi telaga tersebut. Selain itu, terdapat juga ciri-ciri gambaran lain yang berkaitan dengan fizikal Telaga Kausar ini, yang disebutkan berdasarkan hadis-hadis seperti yang berikut. Amamakum haudun kama baina jarba wa adhruh. Maksudnya, di hadapan kamu adalah sebuah telaga di mana saiznya adalah seperti jarak di antara Jabra dan Azrah. Hadis riwayat Bukhari. Di dalam hadis berikutnya pula adalah Inna qadra haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman. Maksudnya, sesungguhnya kadar jarak keluasan telagaku ini adalah seperti jarak di antara Ailah dan San'a di kota Yaman. Hadis riwayat Bukhari. Dan hadis yang terakhir adalah wa inna ardahu kama baina Ailah ila Juhfah. Maksudnya, sesungguhnya keluasan ini, yakni Telaga Kausar ini adalah seperti jarak di antara Ailah sehingga ke Juhfah. Hadis riwayat Muslim. Seperti mana hadis-hadis yang dinyatakan di atas, perumpamaan keluasan dan kelebaran hadis ini diperlihatkan sangat banyak oleh Nabi Muhammad SAW di dalam pelbagai hadis, di mana ianya bertujuan tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk memberikan gambaran yang jelas kepada para sahabat dan umat baginda tentang ciri fizikal telaga tersebut. Selanjutnya, pada isi ketiga saya akan membicarakan tentang keistimewaan Telaga Kausar itu sendiri. Baiklah, semasa peristiwa Isra' dan Mi'raj, terpapar jelas sekali keindahan pemandangan Telaga Kausar yang dapat dilihat oleh mata Nabi sendiri. Baginda berkata, aku melihat terdapat suatu kubah yang diperbuat daripada mutiara putih di sampingnya, manakala pintunya pula diperbuat daripada yakut hijau dan kuncinya pula terbuat daripada emas yang berwarna merah. Beliau juga berkata bahawa jikalaulah segala nikmat yang ada di dunia ini dibandingkan dengan cara diletakkan di atas kubah menara putih tersebut, maka nikmat sungai Al-Kausar tersebutlah yang akan dapat mengatasi segala nikmat yang ada di dunia ini. Begitu istimewanya telaga yang dimiliki Rasulullah SAW ini. Namun, perlu diingati bahawa segala keistimewaan Telaga Kausar yang dikhabarkan Nabi Muhammad SAW melalui hadis baginda adalah merupakan gambaran sahaja. Kita sebagai manusia perlulah mengetahui bahawa nikmat-nikmat syurga ini merupakan perkara sam'iyat dan hanya akan dapat dinukil dan digambarkan berdasarkan penelitian kepada nas-nas sahih yang ada sahaja tanpa melebihi daripada tahap itu. Pada isi keempat pula saya akan membicarakan tentang apakah hadis-hadis dhaif yang berkaitan dengan Telaga Kausar ini. Setelah membahaskan berkaitan dengan konsep dan keistimewaan Telaga Kausar, kita akan mengetahui pula bagaimana ataupun bahawa terdapat juga periwayatan hadis yang berstatuskan batil ataupun maudhu' berkaitan dengan Telaga Kausar ini. Antara hadis palsu yang makin tersebar dan tular, walaupun ia telah disahkan statusnya sebagai hadis yang mungkar dan palsu, adalah hadis yang berkaitan dengan ganjaran pahala yang besar terhadap orang-orang yang menunaikan solat tarawih di bulan Ramadan. Hadis yang bersifat mungkar dan maudhu' ini bertajuk 30 keutamaan solat tarawih.
Seterusnya, berikut adalah sebuah riwayat hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu bahawa Allah SWT telah berfirman di malam yang ke-30, iaitu, "Wahai hambaku, makanlah buah-buahan di syurga itu dan mandilah kamu dengan air salsabil dan minumlah telaga Kausar tersebut. Sesungguhnya aku adalah merupakan Tuhan bagimu dan kamu pula adalah sebagai hamba-hambaku." Hadis palsu ini telah disebut oleh Al-Qubawi di dalam kitab yang berjudul Durratun Nasihin. Berdasarkan pandangan Dr. Ahmad Lutfi, Fathullah, beliau menjelaskan bahawa status hadis ini adalah jelas kemungkarannya dan kepalsuannya kerana hadis ini tidak akan dapat ditemui dan dirujuk di dalam mana kitab-kitab hadis sahih yang lain. Tambahan pula, hadis tersebut memang tidak masuk akal kerana ganjarannya yang terlampau tinggi bagi seseorang pelaku tersebut dan ia juga merupakan suatu bentuk pembohongan yang besar amat terhadap Rasulullah SAW kerana baginda sendiri tidak pernah bersabda sebegitu rupa. Baiklah, pada isian terakhir, yakni isian kelima ini, saya akan membicarakan tentang kepercayaan kewujudan telaga Kausar oleh kedua golongan, yakni golongan Ahli Sunnah wal Jamaah dan golongan Mu'tazilah. Kita sebagai umat Nabi Muhammad perlulah mensyukuri segala nikmat dan kelebihan yang dikurniakan Allah kepada Nabi kita. Telaga Al-Kausar ini akan dapat menjadi suatu syafaat yang sangat diperlukan oleh umat manusia ketika mereka berada di padang mahsyar kelak khususnya. Perlu diketahui juga bahawa syafaat telaga Nabi ini akan diperoleh dengan hanya melalui izin daripada Allah SWT. Namun, masih juga terdapat beberapa golongan yang tidak mempercayai dan mengimani hakikat kewujudan telaga yang mulia ini. Antara golongan tersebut ialah Khawarij, Jahmiyah dan sekelompok puak daripada Mu'tazilah. Menurut kitab Syarah Mazahib As-Sunnah diriwayatkan oleh Ibn Syahin bahawa Imam Sufyan Ats-Tsauri mensabitkan ketiga-tiga golongan ini langsung tidak mempercayai dan mahu beriman dengan telaga Kausar ini. Golongan Mu'tazilah dengan sesuka hati berlandaskan hawa nafsu mereka menolak sepenuhnya kepercayaan wujudnya mizan, hisab, Siratul Mustaqim, Al-Haud yakni telaga Nabi Muhammad dan segala bentuk syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW di akhirat kelak. Kenyataan kepercayaan golongan Mu'tazilah itu secara terang-terangan dibuat oleh Wasil bin Atha yang didengari oleh Umar bin Abu Uthman Asy-Syamazi melalui riwayat Al-Qadhi Abdul Jabbar. Selanjutnya, para sahabat Nabi iaitu Anas bin Malik dan Abu Barzah Al-Aslami menolak Ubaidah bin Ziyad daripada dilabelkan sebagai pengikut Haruriyah kerana dia adalah merupakan tokoh utama dalam mempelopori penentangan kepercayaan disebabkan keraguannya terhadap kewujudan telaga ini. Abu Barzah pernah didatangi lalu ditanya oleh Ibn Ziyad, "Sungguh, aku diutus untuk menanyakan tentang perihal telaga Kausar. Adakah kamu pernah mendengar tentang apa yang diceritakan Rasulullah tentang telaga yang dimilikinya itu?" Lantas dijawab oleh Abu Barzah, "Ya, bukan hanya sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, mahupun 5 kali sahaja. Maka sesiapa sahaja yang mendustakannya, Allah tidak akan membenarkan dia untuk meminum darinya." Lantas Abu Barzah pergi dalam keadaan yang sangat-sangat marah. Selanjutnya, berikut adalah merupakan hujahan utama yang bakal disangkal terhadap pemikiran kolot golongan Mu'tazilah tersebut. Menurut pandangan Ahli Sunnah wal Jamaah, kewujudan telaga ini bukanlah perkara yang mustahil bagi Allah yang dikhaskan buat Nabi-Nya. Perkara ini sebenarnya tidak memerlukan kepada pertelingkahan terhadap persoalan kewujudannya kerana ini adalah merupakan hakikat bahawa segala kehendak Allah boleh berlaku dan harus berlaku. Hal ini dapat dibuktikan secara jelas dalam hadis yang bermaksud, "Demi Allah, bahawa sesungguhnya aku sedang melihat ke arah telagaku sekarang ini." Hadis sahih riwayat Bukhari. Melalui hadis Nabi ini dapat disimpulkan bahawa ketika itu Nabi sedang melihat keberadaan telaganya secara langsung. Lalu baginda terus mengkhabarkannya kepada para sahabat. Walaupun secara dasarnya kita dapat mengetahui bahawa para sahabat tidak akan dapat melihatnya secara zahir kerana ia adalah merupakan perkara gaib dan hanya akan dapat dilihat oleh para Nabi sahaja dengan izin Allah SWT. Hadis ini juga memberitahu kepada kita bahawa telaga Kausar ini sudah pun tersedia dan wujud pada ketika itu. Sangkalan yang selanjutnya pula adalah berdasarkan surah An-Najm ayat ketiga sehingga ayat keempat yang bermaksud, "Dan dia Nabi Muhammad SAW tidak memperkatakan sesuatu menurut hawa nafsunya, tidak lain ia adalah wahyu yang diturunkan kepadanya." Al-Quran surah An-Najm ayat 3 sehingga 4. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa Nabi Muhammad tidak pernah berkata bohong dan berdusta, melainkan apa yang dikatakannya adalah merupakan wahyu semata-mata. Ayat ini juga merupakan hujahan utama dalam mempertahankan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka dapat disimpulkan di sini bahawa keberadaan Telaga Kausar adalah benar-benar wujud, kerana Al-Quran juga telah menceritakan tentang kewujudannya seperti mana yang tertera di dalam surah Al-Kausar ayat yang pertama. Di samping periwayatan hadis-hadis Nabi berkenaan dengan keberadaan Telaga Kausar ini juga diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuntasnya, Telaga Kausar merupakan kurniaan Allah SWT kepada Nabi Muhammad dan ianya juga adalah merupakan suatu perkara sam'iyat dan ghaibiyat yang wajib kita imani. Seterusnya, telaga ini juga merupakan telaga yang paling istimewa buat Nabi Muhammad dan umat baginda sebagai lambang rahmat Allah yang sangat terbesar buat hamba-hambanya. Maka beruntunglah bagi sesiapa yang dapat meminum air dari telaga ini kerana mereka tidak akan berasa haus buat selama-lamanya. Dan akhirnya, kita haruslah berusaha supaya tergolong dalam golongan yang layak meminum air Telaga Kausar ini kerana ianya merupakan salah satu daripada syafaat Nabi Muhammad di akhirat kelak. Baiklah, saya rasa sekadar itu saja perkongsian saya pada kali ini dan saya akhiri ucapan dan pembentangan saya pada kali ini dengan pantun dua kerat. Terima kasih daun keladi, moga kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.